Hey guys, Assalamualaikum. Firazali di sini. Dan ini adalah video terakhir aku dekat YouTube channel aku. So macam korang nampak dekat tajuk kat bawah ni, ini adalah bukan clickbait. Memang betul, ini adalah video terakhir aku. Dan aku akan explainkan dekat korang kenapa aku akan tinggalkan YouTube. Okay, so video ni khas aku buat untuk terutamanya untuk subscriber aku, sebab aku rasa korang berhak dengar sendiri penjelasan daripada mulut aku kenapa aku akan tinggalkan YouTube lah. Kalau korang perasan, aku baru start tukar konten aku lebih kurang sebulan lepas, di mana aku start buat kisah-kisah seram. Sebab sebelum ni konten dalam channel ni lebih kepada Malaysian versus Australian punya konten. Sebab siapa yang tak tahu lagi, aku sekarang ni menetap dekat Perth, Australia. So sebelum-sebelum ni aku banyak buat konten berkenaan dengan kehidupan dekat Australia ni lah. Tapi aku rasa lebih kurang baru sebulan lepas aku dapat idea untuk buat kisah seram. Dan bila aku check dekat community tab aku, ramai yang support dan kata proceed. Dan start daripada itu aku start buat konten-konten kisah seram. And Alhamdulillah sokongan sangat-sangat memberangsangkan. And because of that, aku nak cakap thank you so much kepada subscriber baru, terutamanya untuk konten kisah seram. Okay, tapi bila aku start buat konten-konten macam tu, aku dah mula rasa lain. Aku sendiri mengalami macam, tak tahulah macam mana nak cakap, gangguan punya. Mungkin tu je perasaan aku je, aku tak tahu, Allahualam. Tapi aku dah mula macam kena kacau tau. Aku ingat lagi masa tu aku baru lepas shoot video pertama kisah dekat UiTM Shah Alam tu. Aku baru habis shoot video tu, and hari yang sama aku kena kacau. Waktu tu wife aku dengan anak-anak aku semua dekat rumah mertua aku, which is diorang tinggal dekat je, aku rasa dalam lebih kurang 5 minit lah kot daripada rumah aku. So kiranya masa aku shoot konten tu, aku dekat rumah sorang-sorang. Lepas tu habis dia shoot, aku dengar bunyi garaj terbuka. Okay, kalau korang tak tahu, dekat rumah aku ni dia macam ada garaj lah, tempat kau parking kereta kan. Aku dengar bunyi garaj tu terbuka sendiri, padahal dekat dalam rumah tu aku seorang. And garaj tu sebelum ni tak pernah pun, mungkin ada orang kata masalah teknikal ke, mungkin ada electric trip ke apa, tapi memang sebelum ni Alhamdulillah tak pernah jadi. And that was the first time lah. And aku, sebab kita ada remote garage, so selalunya remote garage tu kita orang letak dekat tempat letak kunci lah, ada almari tempat letak kunci kan. Tapi bila garage tu terbuka sendiri, aku cari remote tu tak ada. And then jenuh aku, macam aku siap call wife aku tanya, you masa you tinggalkan rumah, you terlupa nak tutup garage ke? Dia kata tak. So aku cari kunci garage tu. Akhirnya macam aku nak cerita kisah seram kan. Akhirnya aku jumpa kunci tu dekat almari baju aku, dekat atas lantai. Memang satu tempat yang mustahil aku akan letak kunci kat situ. Sebab kita orang jenis dah jadi habit sampai rumah je. Sebab bila kita buka pintu rumah, memang tempat letak kunci tu betul-betul sebelah pintu. So agak mustahil untuk tiba-tiba kunci tu aku pergi letak dekat almari baju aku dekat atas lantai. So tu antara benda-benda yang aku kena kacau lah. Ada juga yang aku dah mula dengar bunyi tapak kaki. Lepas tu ada satu malam tu aku tengah duduk kat ruang tamu sorang-sorang tengah main PS FIFA. Aku dengar ada bunyi botol kaca bergolek-golek dekat sebelah rumah aku, dekat luar pagar tu. Padahal rumah sebelah tu construction, memang tak ada orang lagi. So Allahualam, mungkin angin tiup botol tu kan, botol tu bergolek-golek. Mungkin perasaan aku je. Tapi aku dah mula rasa memang tak sedap lah. Sebenarnya masa aku shoot video-video kisah seram ni pun, aku ada juga rasa benda macam tak best tau. Ada benda yang macam tak kena. Aku rasa macam aku diperhatikan, aku rasa macam ada benda pandang aku, macam tu lah. And in fact kalau korang tengok dalam satu video ni pun, tangan aku macam cuba pegang bahu aku.
Sebab masa tu aku tengah bercerita, lepas tu aku rasa ada benda macam tap bahu aku tau. Lepas tu diorang baca apa-apa yang patut, diorang baca ayat kursi, diorang baca Fatihah, diorang baca 3 kul. Lepas tu diorang jalan je, diorang tawakal, diorang teruskan perjalanan. Tapi masa tu aku cuba ignore lah, aku cuba abaikan sebab aku tak nak besar-besarkan ke, ataupun aku just cubalah tak nak fokus benda-benda macam tu kan. Tapi itulah aku cakap, benda ni dia kacau kau tanpa diduga tau. Tapi itu tak bermakna kita kena takut 100% lah, because at the end of the day Allah Maha berkuasa. So apa-apa pun, kalau iya kata Allah, iyalah dia. Kalau tak, taklah. Tapi mungkin dah ini rezeki aku untuk lalui benda ni, and aku rasa lebih baik aku ambil langkah berjaga-jagalah. Dan yang terakhir sekali terjadi dekat aku rasa baru 2 hari lepas. Waktu tu kita orang nak keluar pergi dinner lah, nak pergi jumpa aunty aku, nak dinner dengan diorang. So masa tu dalam pukul 6 macam tu, aku tengah masukkan Aris dekat kasit dia lah. Kasit dia betul-betul dekat belakang pilot seat, so belakang seat aku. So bila aku nak masukkan dia tu, aku menghadap ke co-pilot seat tau. So aku macam, kau faham tak, aku macam bertentangan macam tu kan. And aku boleh nampak rear mirror dekat co-pilot seat tu, belah sana tu ada orang melintas. Satu lembaga warna putih melintas rear mirror tu lah. So aku nampak benda tu, memang aku rasa macam okay lah, I think I need to stop lah benda ni. Sebab aku tak tahu, aku serius tak tahu. Ada yang kata bila kita banyak bercerita pasal benda tu, kita sebenarnya attract benda tu untuk datang. Aku tak banyak ilmu pasal benda ni, tapi aku mula perasan makin tak best lah, aura yang makin tak best ada dekat sini. And Alhamdulillah semalam malam, so hari ni hari Isnin, so semalam malam hari Ahad, kita orang ada buat doa selamat sikit dekat rumah ni. Aku jemput member-member aku lah, and ada satu abang tu datang, aku sembang dengan dia apa benda semua. Dia kata tak salah pun buat video-video macam ni, tak melanggar hukum makam pun, tapi ada consequences dia lah. Okay, ada, kalau kita lebih banyak bercerita pasal benda tu, secara tak langsung benda tu datang, mungkin, Allahualam. So aku dah buat keputusan untuk stop lah. Aku rasa sampai dekat sini je lah. And the reason why aku buat video ni, macam aku cakap tadi, aku nak jelaskan terutamanya kepada subscribers aku, sebab aku rasa korang berhak tahu. And ramai juga yang sebenarnya reply dekat community tab tu, sebab semalam aku ada minta maaf dekat korang, sebab sepatutnya aku ada post satu video Sabtu lepas, tapi aku tak post sebab aku tak shoot pun video tu, sebab aku dah rasa sangat tak best. Aku dah rasa lain macam, so aku tak proceed dengan video tu. So ramai yang tanya kenapa semua. So aku buat video ni khas untuk korang, sebab aku tak nak tinggalkan channel ni macam ni je, dan aku tak nak belah macam tu je tanpa explain dekat korang apa sebenarnya terjadi. Anak aku tengah bising, Aira. So itulah dalam penjelasan video terakhir aku ni. And aku nak minta maaf dekat beberapa orang viewers yang ada DM aku kisah-kisah korang. Sumpah aku cakap banyak yang best-best, tapi sorry aku tak sempat nak sharekan kepada viewers. Itu je lah. And di kesempatan ni aku nak cakap juga terima kasih dekat rakan-rakan YouTuber yang lain yang selama ni support aku daripada tahun lepas. Aku rasa, kejap aku check channel aku ni, aku start lebih kurang tahun lepas. Kejap aku check tarikh dia. Sedih doh. Okay, aku start channel ni 24 Mac 2019. So aku dah setahun, lebih kurang lah setahun setengah aku berusaha untuk naikkan channel ni. And kepada rakan-rakan YouTuber yang selama ni support aku, you know who you are, antaranya Hanif Todd, Azrina Bakar, Majans TV, Munje Goodman, Faindra Jabbar, Mamu, Mami. Thank you guys, serious, thank you gila korang support channel aku selama ni. And aku tak kesampaian nak dapat 100k
silver play button. Aku memang idamkan silver play button tu, and selama ni pun aku berusaha untuk cuba dapatkan, tapi aku rasa sangat jauh lagi perjalanan aku, and aku terpaksa berhenti kat sini lah, because aku rasa tak berbaloi kot. Because at the end of the day, bagi aku personally, family comes first lah. Sebab aku tak nak, aku masih ada anak kecil kan, Aris baru 4 bulan and Aira baru 3 tahun. Aku tak nak kalau aku teruskan lagi benda-benda macam ni, takut benda ni ter-effect dekat family aku pula. And aku tak tahulah benda ni kebetulan ke apa. Masa doa selamat semalam, tiba-tiba Aris nangis yang sangat luar biasa. Macam mana aku nak cakap, kalau korang seorang ibu ataupun ayah, korang akan faham apa aku cuba sampaikan. Kita boleh tahu-tahu bila anak kita nangis macam biasa ataupun anak kita nangis lain macam. Itu je aku boleh cakap. So semalam dia nangis agak lain macam. Aku tak tahulah kebetulan, mungkin, Allahuaklam. Tapi aku rasa better aku stop lah. Aku tak nak teruskan and risk family aku, and aku rasa tak worth it lah. Tapi kepada YouTuber-YouTuber lain yang masih teruskan dengan kisah seram, all the best, good luck dekat channel korang, and korang memang kuat semangat lah. Sebab aku admit aku jenis yang tak berapa kuat semangat. Dalam family aku pun aku yang paling penakut. So masa aku baru start kisah seram ni sebulan lepas pun, mak aku macam terkejut kat lah, adik biar betul lah dia nak buat konten macam ni kan. Tapi aku try juga, and aku rasa sampai masanya untuk aku stop lah. Okay, so tu je lah video aku yang terakhir dalam channel ni. Kalau kita jumpa dekat luar, insyaAllah satu hari nanti aku balik Malaysia lepas Covid ni semua dah settle. Kalau lah so happen korang terserempak dekat luar, tegur-tegur lah. Okay, and thank you so much selama ni korang support aku. Kepada subscriber lama aku, daripada konten aku yang awal-awal dulu, aku buat konten macam bercakap depan kamera, random topik, acah-acah Mak Luffy macam tu, hinggalah aku masuk kepada food review. Aku review makanan-makanan ada dekat Australia ni, hinggalah aku prank mak aku bila aku balik Malaysia hari tu, tattoo prank, hinggalah aku buat vlog berjalan dekat tempat-tempat menarik dekat Perth ni. Lepas tu aku buat tips macam mana nak apply kerja kat sini, everything lah. Semua konten-konten tu termasuklah sehingga konten terakhir ni, kisah seram. So daripada subscriber pertama aku sehingga subscriber aku yang aku rasa dah 3,000 lebih sekarang, Alhamdulillah setahun lebih aku cuba usahakan channel ni. From the bottom of my heart, thank you so much guys. Korang sudi like video aku, sudi komen video aku, sudi subscribe channel aku, and share video-video aku. Hanya Allah yang dapat membalas jasa korang. Okay, so itu sahaja bebelan aku dalam channel ni. Aku harap korang doakan kesejahteraan family aku, kesihatan kami di sini, dan aku doakan korang juga dekat luar ni, kepada subscribers aku maupun kepada orang yang first time tengok video ni, aku doakan korang sihat sejahtera. Okay, so selalu ujung video ni aku akan cakap kita sampai jumpa lagi dalam video akan datang kan. Kalau korang dah biasa tengok video aku, korang akan ingat, tapi kali ni tak ada dah lah, sebab ni video terakhir aku. So tu je lah. Assalamualaikum. Fir Razali signing off.